Assalamualaikum. Berita PMT. Ada satu video tersebar bahawa Ustaz Don mengatakan perkataan yang dapat kami fahami bahawa agamawan yang menjawab soalan tidak mengikut mazhab Syafi'i maka telah tidak taat mengikut pemerintah kerana pemerintah kita menetapkan kita ini bermazhab Syafi'i. Kena dengan wuduk antara suami dan isteri. Sempoi, okey. Saya kena lebih ceramah ni. Jelas dekat mereka kita mengikut mazhab Syafi'i kan. Betul. Yang mana kalau bersentuhan antara suami isteri Batal. ada dengan syahwat ataupun tidak dia batal. Betul. Okey, tapi penceramah tu kata ada pendapat-pendapat daripada mazhab lain yang adalah kalau bersentuhan dengan syahwat baru batal, kalau tak ada batal. Betul. Tapi di akhir pendapat penceramah tu dia mengatakan bahawa saya mengambil pendapat kalau syahwat baru batal dan kalau tidak bersentuhan syahwat dia tidak batal. Faham. Dan saya di Malaysia bolehkah kita menggunakan pendapat daripada mazhab Syafi'i lah. Wah, hebatlah Kak Suraya. Dah macam Suraya kita lah. Luar biasa lah. Kita dengar jawab. Salah satu kewajipan yang ada pada kita adalah mentaati pemimpin. Okey. Jadi bila pemimpin kita dah putuskan kita dah bergang dengan mazhab Imam Syafi'i, sebagai even you sebagai seorang alim, you kena ikut sebab mentaati pemimpin tu ada. Okey. Jadi kepada ustaz yang mengajar tu sepatutnya dia tak boleh buat macam itulah. Secara tak langsung dia telah mengajar perpecahan dalam masyarakat. Itu tak betul. Tu salah sebab kita kena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Mentaati pemimpin tu wajib bagi kita selama mana dia tak buat benda-benda yang berdosa. Dia suruh guna mazhab Syafi'i, apa yang berdosanya? Jadi sangat-sangat bercanggah bila mana kita seorang orang alim pun tidak mentaati pemimpin. Itu bahaya sangat. Kita menyentuh batal wuduk. Yang tak menyentuh batal wuduk ada pada pandangan mazhab lain. Kami mempunyai pandangan yang sedikit berbeza dengan beliau. Kita di Malaysia mengikut mazhab Syafi'i terutama dalam bab berkaitan kehakiman yang melibatkan urusan munakahat, nikah kahwin dan sebagainya. Adapun untuk amalan peribadi seseorang, tidak menjadi satu dosa dan kesalahan jika memberi jawapan yang berbeza dengan mazhab Syafi'i selagi mana pandangan itu masih lagi pandangan muktabar dan tidak syaz. Jika kita meneliti dan membaca berkaitan enakmen kebanyakan negeri di Malaysia, keutamaan mereka adalah berfatwa menggunakan mazhab Syafi'i. Namun dalam beberapa enakmen negeri juga dibenarkan juga keluar daripada pandangan muktamad mazhab Syafi'i jika ada maslahah atau keperluan. Contoh pandangan atau fatwa di Malaysia yang bercanggah daripada pandangan muktamad mazhab Syafi'i yang digunakan dalam fatwa negeri di Malaysia menurut pemahaman kami adalah seperti berikut. Pertama, zakat pendapatan. Fatwa Kelantan tentang zakat al-mal al-mustafad tanpa haul. Di Malaysia, sesetengah negeri mewajibkan zakat al-mal al-mustafad tanpa syarat haul atau zakat pendapatan seperti praktik pengamalan dalam negara kita. Zakat pendapatan seperti yang kita praktikan itu bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi, pandangan itu bertepatan dengan Daud al-Zohiri. Kedua, fatwa Selangor membenarkan amil zakat dalam kalangan wanita. Dibenarkan amil zakat dalam kalangan wanita menurut fatwa Selangor. Hakikatnya dalam kitab mazhab Syafi'i seperti I'anah al-Talibin mensyaratkan lelaki untuk menjadi amil. Disyaratkan lelaki menurut mazhab Syafi'i. Ketiga, zakat untuk pelajar pondok, pelajar tahfiz dan pelajar agama atas dasar fi sabilillah. Ini bercanggah dengan pandangan muktamad mazhab Syafi'i dalam menafsirkan zakat untuk fi sabilillah. Ulama mazhab Syafi'i yang dijadikan rujukan dalam pembentukan pandangan muktamad mazhab seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Haytami dan Al-Romli memahami zakat dan fi sabilillah dalam konteks tentera berkaitan peperangan, bukannya beri kepada pelajar agama, pelajar pondok dan tahfiz seperti fatwa sebahagian negeri di Indonesia. Itu telah bercanggah dengan pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Namun tetap boleh diamalkan fatwa yang bercanggah dengan mazhab Syafi'i tersebut kerana kita mengamalkan keterbukaan dalam menerima pandangan. Ini baru hanya beberapa fatwa yang kami nukilkan bercanggah dengan qaul muktamad mazhab Syafi'i menurut kefahaman kami. Realitinya ada banyak lagi. Namun fatwa dan pandangan tersebut tetap boleh diamalkan. Pemerintah di Malaysia juga tidak mewajibkan beriltizam hanya berpegang dengan mazhab Syafi'i. Dalam enakmen kebanyakan negeri juga meraihkan ke pelbagai mazhab-mazhab yang lain dalam keadaan tertentu. Kesimpulan kami, dalam hal undang-undang dan law, kita mengikut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah di setiap negeri dan bidang kuasa agama, terutama melibatkan urusan mahkamah.
Untuk amalan peribadi, kita boleh beramal dengan pandangan ulama muktabar walaupun berbeza dengan mazhab Syafi'i selagi mana ada hujah dan dalil. Syaratnya adalah pandangan tersebut bukan pandangan yang syaz.